Orang bersedekah ni malaikat mendoakan dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak ada satu hari pun yang mana seorang hamba memasuki pada hari itu melainkan ada dua malaikat yang turun. Turun untuk apa? Untuk berdoa. Iaitu salah seorang dari keduanya, mana salah seorang daripada mereka berdoa, Allahumma a'ti, ya Allah berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya, yakni hari ini. Orang yang infak hari ini, ya Allah berilah ganti kepada dia. Sebab tu dia boleh sedekah lagi. Sebab tu dia boleh bersedekah lagi sebab malaikat mendoakan dia. Dan kita tahu bahasanya doa malaikat ni adalah mustajab. Wa yaqul akhar, dan seorang malaikat lagi mendoa pula. Doa lain pula, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Wahai Allah, berilah kehancuran kepada orang yang menahan, mana yang sepatut dia bayar zakat hari ini, dia tidak bayar zakat, berilah talafan, kemusnahan. Sebab tu dia tak bayar zakat. Selepas itu tuan sekalian, malaikat doakan dia kebinasaan bagi harta dia. Dan kita kena ingat tuan-tuan sekalian, kebinasaan di sini tidak semestinya kurang harta, tapi kurang keberkatan harta. Harta banyak tapi tak pernah rasa cukup. Tapi bila Allah Ta'ala bagi keberkatan, walaupun harta sikit, tapi kita rasa lapang, cukup. Dan selepas ini tuan-tuan sekalian, kita akan baca satu hadis yang agak panjang yang mana Imam Bukhari bawa. Orang yang bersedekah ni, dia ibarat orang yang pakai baju besi. Kemudian bila dia pakai baju besi, walaupun berat bisu, tapi baju itu masuk elok saja. Walaupun sedekah ni berat. Tapi oleh sebab dia ni bersedekah, tuan-tuan sekalian, dia yakin dengan pahala Allah. Dia yakin dengan apa yang Allah nak bagi dekat 700 kali ganda. Walaupun berat, tapi dia dapat laksanakan. Seumpama orang pakai baju besi, tapi pakai baju besi dengan masuk elok sampai tutup semua tangan dia, sampai labuh sampai ke kaki. Lepas ni kita baca. Malam ni tak dan panjang hadis. Tapi kita sebut dulu. Tapi orang yang lihat bersedekah ni, setiap kali dia nak memberi, seumpama orang yang pakai baju besi itu sangkut tang dada. Sangkut tang dada. Setiap kali dia nak bersedekah, dia akan rasa awak berat sangat, awak payah sangat ni. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bersedekah ni dia akan memberi keberkatan dalam hidup kita, sehingga akan kita berasa seronok. Setiap kali bersedekah saja dia berasa lapang. Dan dia berasa confident dia bagi. Dan dia berasa hidup kita ni ada makna, ada erti dalam hidup kita. Cuma satulah sebelum kita tutup tentang sekalian. Ada orang dia istilahkan hadis ini dengan sedekah subuh. Sebab dia kata setiap pagi Nabi sebut ma min yaumin yusbul ibad, dan tidak ada mana-mana hari yang mana berpagi seorang hamba Allah pada pagi itu melainkan ada malaikat yang turun dan baca doa ini. Maka dia pun kalut nak sedekah pagi itu, seolah-olah macam kalau sedekah waktu lain tak dapat pahala, maka dinamakanlah sedekah subuh. Wallahu alam tuan-tuan sekalian. Bukan maksud itu. Maksudnya doa malaikat ini akan mengena pada orang yang bersedekah pada hari itu. Orang bersedekah pada hari itu, sebelum habis hari. Dan doa yang negatif yang kedua pula akan menimpa kepada orang yang sepatutnya dia dapat keluar zakat hari itu. Orang dah nak terima pun ada dah. Sebab itu hukum, ni ada juga orang tanya tuan-tuan sekalian, Ustaz, selama mana saya boleh tangguh untuk bayar zakat? Zakat dah wajib dah, boleh tak saya nak tangguh? Kata alim ulama, kewajipan zakat ini adalah ala faurin, segera, jika cukup syarat. Yang pertama dah tiba haul, nisab dah cukup, tiba haul, nisab pun sampai, dan orang yang nak terima pun duduk depan kita dah, mesti kena keluarkan segera, tak boleh tunggu pula. Tapi jika sekiranya kita berhasrat nak memberi, contohnya tuan-tuan sekalian,
nak bagi pada keluarga. Hak yang bahagian orang lain kita dah bagi dah, tapi adalah seorang dua kita nak bagi keluarga sebab nak ambil pahala. Nabi kata bagi sedekah pada fakir miskin saja termasuk zakat, dikira pahala zakat sedekah saja. Tapi kalau bagi pada fakir miskin, keluarga, sedekah ataupun zakat dan juga silaturahim. Jadi kita nak bagilah. Dan dia pula duduk di mana, Johor sana. Kan? Dan dia pun kita tak ada jadual dia nak main, kita kata bulan depan, boleh tangguh. Ataupun kita pun nak pergi, kita kata dalam seminggu dua lagi nak pergi, boleh tangguh. Mana boleh tangguh ketika sekiranya dipanggil, adalah dipanggil sebab di situ. Iaitu pemberi yang kita nak terima zakat itu belum ada depan kita. Itu pun sebenarnya tuan-tuan sekalian, pada zaman hari ini dia tak timbul istilah tangguh itu, sebab dia boleh online masuk akaun dia. Tak elok dah kita nak tangguh. Mana selesaikan, bimbang takut nanti kita tangguh tu dengan sebab adalah sikit perasaan sayang pada harta tu. Bimbang takut yang tu. Maka kita ditimpa dengan doa malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang masih pegang harta dia itu kebinasaan, kerosakan pada harta dia itu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, makna dalam sini bukan makna mesti gelut-gelut nak bagi waktu subuh, sehingga kan ada orang dia buat tabung di rumah dia. Nak dapat ni pahala sedekah subuh, dia kata buat tabung di rumah dia, bangkit pagi dia tak pergi masjid, perempuan lah kata-kata buh dalam tabung. Tuan-tuan sekalian, itu belum dikira sedekah. Dan sedekah ini, sedekah ke hadiah ke, hanya dikira apabila dah sampai kepada orang yang layak menerima, baru dikira. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab selagi mana suatu sedekah itu, hadiah ke pemberian itu belum sampai kepada tangan orang yang layak menerima, tuan-tuan boleh tarik balik sedekah itu bila-bila masa. Maknanya walaupun tuan-tuan umpan dah bolan tabung, tuan-tuan boleh pecah tabung tu, boleh guna lagi balik. Tapi kalau dah sampai dekat dia, haram untuk tarik balik. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah lalu menarik semula sedekahnya, dia sama seperti mana anjing yang muntah, yang menjilat muntahnya. Jadi kata ulama, hukum mengambil kembali sedekah hukumnya adalah haram. Tapi apabila sedekah tu dah sampai kepada dia. Tapi kalau belum sampai kepada dia, boleh batal bila-bila masa. Dalilnya apa? Nabi pernah memberi satu pemberian kepada Najasyi. Nabi hantar wakil ni, sebab Najasyi ni duduk seberang laut sana di Habsyah. Sampai di tengah jalan, wakil ni sampai di tengah perjalanan dapat berita kepada Nabi bahawa Najasyi dah meninggal. Najasyi meninggal. Sebab itu sejarah semayang jenazah gaib ni adalah jenazah Najasyi itulah. Sebab dia masuk Islam. Dan dia tak berhijrah ke Madinah. Sebab dia jauh di Habsyah sana. Sebab itu Nabi ajak, jom kita semayang jenazah untuk saudara kita yang meninggal, iaitu Najasyi. Nabi habaq, Najasyi dah meninggal, jom kita semayang jenazah dia. Dan Nabi pun hantar utusan lain, panggil balik wakil yang bawa tu. Dan Nabi kata kat isteri-isteri dia, nanti pemberian yang aku nak bagi pada Najasyi ni, kalau sampai nanti aku akan bagi pada kamu. Nabi janji pada isteri-isteri dia. Kata oleh ulama, jika sekiranya pemberian itu, pemberian semata-mata berhasrat, sudah dikira menjadi milik orang sana, nescaya Nabi tak akan suruh balik. Sebaliknya Nabi akan suruh teruskan perjalanan, beri kepada waris-waris Najasyi. Tapi bila Nabi tarik balik, menunjukkan bahawasanya benda itu belum muktamad, yang belum dipanggil, belum dikira dipanggil. Tuan-tuan boleh tarik balik. Tuan-tuan kata nak bagi sedekah lah, nak bagi infak ke pada seorang tu, sampai tengah perjalanan tak jadi pula, telefon dia, ni balik-balik, tak jadi bagi. Boleh lagi. Tapi kalau wakil kita kata tak boleh tarik dah, saya dah bagi dah kat dia, habis dah selesai dah muktamad. Tak boleh bagi dah, tak boleh tarik, boleh tarik balik dah.